Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa sekali lagi dalam ruangan CDL Connecting.Learning hands-on cluster IPG ataupun Institut Pendidikan Guru. Saya Dr. Abdul Hadi bin Badawi dari IPG Kampus Ipoh selaku penyeras CDL online cluster IPG, mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dalam slot ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita ada dua sesi. Seperti biasa, sesi snippet yang akan dikongsikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh dan seterusnya akan disusuli dengan perkongsian oleh Cikgu Muhammad Saidi bin Zainal Azim berkaitan dengan teknologi pendidikan muzik. Dan untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini akan memberikan ruang dan peluang kepada Datuk Dr. Mahendra Singh untuk berkongsi dalam ruangan snippet. Dipersilakan Datuk. So, selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana dapat bersama, dan kalau anda tak berkesempatan untuk dengar secara live, jangan bimbang sebab ada rakamannya. Kita faham ada ramai dia who are on the road at the moment. So, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih untuk hari ini adalah The Art of Thinking. Dan saya sebut dan mengutarakan dalam sesi minggu lepas tentang kepentingan perancangan bagi seorang guru, dan dalam perancangan, satu daripada langkah yang tidak boleh kita ketepikan ialah langkah pemikiran, untuk fikir, to think. Apa yang tajuk kita dah tahu apa yang perlu kita mengajar di kelas, tapi apakah perancangan yang perlu dibuat? Maka perlu diselami. You really have to go deep dive tentang apa yang nak diajar. So dalam berfikir ini pun ada seni pemikirannya. The art of thinking. How do we think? I consider personally myself, saya anggap saya suka think lah. Whether it's a good or sign or bad sign, saya agaknya is rather a good sign lah. But most of the time I like to think. I think proses thinking ini adalah penting, dan thinking ini kita boleh gunakan banyak masa, bukan saja untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya beri contoh ya. Saya akan memberi satu syarahan keynote pada bulan November tahun ni. Jauh. Tapi proses pemikiran itu saya dah mula. Dah olah what will be guiding me, my thoughts. Bagaimana saya nak mula penyampaian saya, apa yang saya anggap penting untuk audiens saya. So the process goes on, you know. And bila saya nampak sesuatu, saya kata, this saya boleh sebut perkara ini. Perkara ini saya boleh sebut. So the art of thinking ini patut memangnya ada dengan kita semua. Dan in many leaders dan in teachers, of course teachers, like I said, untuk merancang bila kita buat RPH kita ringkas. Tapi pemikiran, the thought process untuk apa yang nak diajar, bagaimana ia nak diajar, itu yang akan mengambil masa, dan kita perlu memberi tumpuan dan satu pendekatan yang membawa faedah kepada murid kita. The outcomes are important. So the art of thinking, besides for leaders, it's important for everyone. Penting untuk semua orang. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan Google saja, the art of thinking, banyak akan keluar ilmu-ilmu, dan tak semestinya kita hanya perlu baca buku je terdapat ilmu yang mendalam ni, tapi kita boleh dapat daripada short articles as well. So let's go to the next slide. So saya tertarik kerana saya dalam, tuan-tuan dan puan tahu, dalam WhatsApp group kita selalu terima maklumat. Dan dalam satu grup saya dengan
pendidik daripada negara India, I'm in one of the WhatsApp group, saya tertarik dengan tajuk ini, The Art of Thinking, dan saya rasa saya boleh kaitkan tajuk itu dan tajuk ini rapat dengan jiwa saya sendiri. Dan saya rasa sesuai dikongsikan dengan semua yang ada dalam sesi kita hari ini, atau sesiapa yang nak lihat rakaman The Art of Thinking. Tajuk ini dihuraikan oleh Dr. Alka Saxena, ya, bila saya terbaca. Dan saya terfikir, kita sentiasa mencari pendekatan termudah untuk mendapat jawapan. Dan kalau kita lihat bulat kedua, cara termudah ialah internet, Google. Saya selalu kata, just put in masukkan ayat itu dan kita akan dapat jawapannya. Tapi soalannya timbul, adakah pendekatan ini menggalakkan proses pemikiran atau pembangunan kemahiran berfikir? It's quick answer, but sometimes that quick answer kita perlukan deep thought. So that deep thought comes from really menghayati apa yang kita baca. Bukan copy dan paste di situ dan kita rasa kita dah menyelami apa yang kita nak tahu. You have not deep dive into apa yang anda nak fahami sesuatu, isu dan sebagainya. So ke arah ini ada beberapa pendekatan. Ada 4 perkara yang diutarakan oleh Dr. Alka Saxena dan saya rasa seperti saya katakan ia berkait rapat dengan cara pemikiran saya sendiri dan saya kongsikan. The next slide please. So yang kita selalu buat, tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama hari ini, sudah pastinya, dan kita pernah dengar ini bukan perkara yang baru, tanya soalan terbuka, open-ended question, yang menggalakkan perbincangan, yang merangsangkan dialog. So ini penting juga untuk pemimpin sekolah ya. Bila kita nak minta pandangan guru-guru kita, nak merangsangkan dialog, give an open-ended, not a prescriptive type of question, yang mana guru-guru dah tahu bahawa jawapannya melencung ke satu arah saja. Kita nak bagi dengar, sedap didengar, maka kita bagi jawapan yang hendak didengar. Tetapi kalau kita nak dialog yang membina, yang merangsangkan, that offers debate. Ya, debate. Kita akan debate, kita akan brainstorm. Dan kita harus terima. Di zaman sekarang ni bukan tahun 60-an. You want to encourage debate. You want people to speak. Share their thoughts. Everybody has got very good thoughts, right? So kita nak perbualan intelek yang membina. Siap, tuan-tuan dan puan-puan pun ada bacaan sendiri, ada pengalaman sendiri, ada pemerhatian sendiri. So kita nak pendekatan Sokratik. Sokrates dia selalu from one question to another, dari one soalan leading to another question, question after question. Saya masih ingat arwah Dr. Bakhtiar dekat IAB dulu. Dan masa tu saya buat master saya dan kemudiannya saya jadi pensyarah di IAB. Saya dapati arwah Dr. Bakhtiar ni dalam dia punya ceramah, dia akan sentiasa menggunakan pendekatan Sokratik. And he does not give you the answers. He wants you to think. Question after question, question after question. And it's so interesting, when you go out from the class, bila anda tinggalkan kelas tu, you are left with a lot of questions. But questions make us think. We want to think, right? So bila ada soalan, baru kita akan fikir. Tapi soalan jenis apa? Kita tak mau soalan yes and no or short answers. Kita nak soalan yang membawa, merangsangkan dialog, yang menggalakkan perbincangan, memberi perhatian kepada aspek intelek kita. So open-ended question. For example, contoh-contoh seperti soalan tentang peristiwa lampau yang paling disukai. Make it open. People still talk about World War II. Right? Apakah kesusahan yang dialami kerana peperangan? For example? Terbuka. Boleh cakap tak banyak perkara. Kalau kita kata, tell me about the movie you watched. Tell me about the book you read. Dan anda boleh cakap, kanak-kanak, murid-murid pun boleh cakap untuk 10 minit, 15 minit. So kita nak perkongsian begitu. So jangan lupa, open-ended questions. Always remember that. Next slide, please. Kita gunakan analogi untuk berfikir. Dan saya
biasa juga gunakan analogi atau cerita. Kerana cerita itu ada kaitan. Dan untuk hari ini pun saya ada ceritanya. Masa saya bertukar daripada IB datang ke kementerian, dan kemudiannya pada satu hari itu saya balik ke IB dan saya jumpa mantan ketua pengarah pelajaran kita, Tan Sri Ghaffar, dan kami sembang dekat tempat parking kereta. Sembang-sembang itu dia kata, when are you coming back? Saya sepatutnya ke kementerian untuk 2-3 tahun, lepas tu kembali. Kata saya, yang saya tunggu surat Datuk. Dan dia kata, okey. Dan dalam sembang-sembang itu, dia kata, dia buat satu remark. Dia kata, we need thinkers. We need thinkers. Artinya, bila thinkers ini, dia bukan saja fikirkan secara retrospektif, tapi juga fikir secara prospektif. Prospektif ni about the future. How much can you tell about the future? How much can you predict based on your expertise and your experience? So, it's such an important thing. Saya sebut pasal cerita, so saya sentiasa teringat dalam mana-mana organisasi, we need thinkers. And I think saya baru ni 2 minggu lepas dengan Dr. Zalina dan mereka, saya gunakan istilah thinkers, seekers, doers. We think, we seek, and then we do. So we need thinkers, we need seekers, ya, yang mencari itu, S-E-E-K-E-R-S, thinkers, seekers, and doers. So we need that. So kadang-kadang kita gunakan analogi untuk buat kita berfikir tentang peristiwa yang baru bila dikaitkan dengan maklumat yang lampau. Right? Dan itu membawa satu pemikiran, satu pendekatan supaya kita berfikir secara mendalam. Next slide please, Azwan. Yang ketiga, menyual secara mendalam. Deep questioning yang saya sebut secara terbuka and in depth. Kita tak, orang selalu gunakan perumpamaan, don't just scratch the surface. So, bila yang mendalam ni, you have to ask in-depth question yang boleh membawa huraian. Sesuatu soalan itu boleh dihuraikan. Boleh individu itu beri perspektif yang berbeza, yang tidak disangka. Dia boleh memberi contoh. Jangan lupa, if we are putting questions dalam mesyuarat pun, dalam mesyuarat, do not forget your presence there. And soalan yang anda tanya mencerminkan dan mengutarakan brand yang ada pada dahi anda. What brand do you carry? So Elizabeth, when you are in a meeting, sudah pastinya bila anda tanya soalan tentang sesuatu isu atau memberi sesuatu huraian atau memberi perspektif berbeza atau memberi contoh, ya, Shoba pun ada hari ini, so that itu akan mewakili your brand. Bahawa you are not asking a kedai kopi punya question atau kedai kopi punya huraian yang anda buat. Satu yang membawa, yang memberi fikiran secara mendalam, menyual secara mendalam. Dan soalan bukan untuk kita menunjukkan pandai. Soalan walaupun akan kadang-kadang menampakkan sebegitu, nak menunjukkan pandai. No, do not be mistaken. Always respect people's questions and pandangan. That is very important dalam budaya profesional, dalam persekitaran profesional, maupun di sekolah atau di mana-mana. Never underestimate anybody's ideas. Anyone, even if it's he or she is a young teacher, know his teacher. Remember, dia baru datang, mungkin dia ada idea dari luar, daripada universiti semasa dia belajar. So, pemikiran dan menyoal secara mendalam ni, asking in-depth questions itu penting. Dan kita tanya soalan, sama penting, kita harus ada masa untuk refleksi. Refleksi tentang apa yang kita pelajari, apa yang kita alami, tentang kelebihan dan kekurangan kita, tentang ilmu yang ada pada kita, tentang apa yang kita fikirkan. Dan semua ni akan membantu kita membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Peluang untuk kita sendiri memahami tata cara pemikiran, perasaan kita,
penyoalan yang timbul tentang sesuatu topik. Some of us are very strong, have very close to certain topics. Umpamanya, bila kita ada dalam satu perbincangan, some teachers are very passionate about slow learners. Some teachers are very passionate about children who come from deprived environment. Some teachers are, so bila dia buat refleksi tentang semua perkara ni, they are very passionate about their thoughts. And we cannot blame, we cannot, kalau cikgu A ni tanya atau pegawai ini selalu cerita dia adalah pasal sukan aja. Yes, because individu tu dia passionate tentang topik itu, dia tahu tentang topik itu, maka dia sentiasa akan fight. Sama juga orang yang fight for special education. Like for me, I'm always very passionate, walaupun bidang saya sukan, kepimpinan, but I'm very passionate about special education dan saya selalu menyokong apa-apa usaha. Because I think, saya fikir branding sistem pendidikan kita adalah berdasarkan kehebatan kita dalam 3 tunjang utama selain daripada landasan perdana pendidikan, iaitu the mainstream. Apakah tunjang-tunjang itu? Berapa hebatkah sistem pendidikan kita tentang prasekolah, preschool education, early childhood education? Yang kedua, berapa hebatkah kita tentang special education? Dan yang ketiga, berapa hebatkah kita tentang indigenous education? Orang asli, ya, dan sebagainya, kaum minority yang baik. So, our education system, selain daripada landasan arus perdana kita, kita selalu seronok dengar murid dapat 8A, 9A, itu hanya sebahagian saja yang mewakili sistem pendidikan kita, kehebatan sistem pendidikan kita. Tapi kehebatan sistem pendidikan kita ada banyak cabang yang lain. Selain daripada kualiti guru dan sebagainya, remember, 3 tunjang yang saya sebut tadi, indigenous education, early childhood education, and special education. Itu adalah sangat penting untuk menunjukkan pada dunia pendidikan bahawa we are ahead. Kita berada searas dengan perkembangan pendidikan di negara-negara lain. Jangan lupa, masa untuk refleksi. Next slide, please. Seperti biasa, hari ini tambah pula ada satu soalan. Is reading thinking? Okay. Reading is thinking. I wonder. Ada. So, sememangnya anda akan pikirkan, memang when you read, you think. You kaitkan what you're reading dengan dunia sebenar. So, reading to a certain extent encourages thinking. So, remember, kita dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk buku, termasuk majalah, termasuklah perbincangan secara intelektual, profesional dengan rakan-rakan sambil minum kopi. Ya, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. No one can hand you experience. I cannot hand you my experience, but I can share my thoughts macam hari ini. And I can also share with you books, titles of books that when you have time, you can go through and read. So jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Hari Raya kepada semua. Have a nice time, have a good break with family and friends. Right? We need a good balance between work and life. Do not forget that. Itu saja. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian CDR snippet Reflect On yang bertajuk The Art of Thinking. Apa yang dikongsikan tadi amat menarik, ya. Itu berkaitan dengan kemahiran berfikir, dan bukan saja kemahiran berfikir, termasuk juga kemahiran menyoal secara mendalam. Turut dikongsikan berkaitan dengan perihal thinker, seeker and doer sebentar tadi. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan dalam kerja buat kita seharian sebagai seorang pendidik. Terima kasih, Datuk. Baik, seterusnya kita pergi kepada sesi yang kedua, iaitu sesi pembentangan.
yang akan disampaikan oleh Cikgu Muhammad Saidi bin Zainal Abidin, pembentangan yang bertajuk penggunaan teknologi muzik dalam PTPC Pendidikan Muzik. Sebelum itu, selamat datang Cikgu Muhammad Saidi. Cikgu Muhammad Saidi sudah ada di talian? Sudah ada. Okey, ini dia Cikgu Muhammad Saidi bin Zainal Azim, ya. Di mana tu? Di studio ke, di sekolah ke, kat mana tu? Cikgu? Di studio. Oh, studio, ya. Baik, Cikgu Muhammad Saidi ini juga dikenali ataupun mesra dipanggil sebagai Adi Bahtera, ya. Nama glamour dia Adi Bahtera, ya. Baik, selamat datang ya Cikgu ke CDL Hands-on Cluster IPG. Baik, sebelum saya serahkan kepada Cikgu Muhammad Saidi, saya ingin bacakan sedikit biodata ringkas Cikgu Muhammad Saidi ini, ya. Untuk makluman semua yang menonton yang bersama kita pada hari ini, ya. Baik, Cikgu Muhammad Saidi bin Zainal Azim, ya, merupakan anak dilahirkan di Seremban, ya, Seremban Negeri Sembilan, sudah pun berkahwin, ya. Baik, memperoleh pendidikan awal di beberapa tempat, ya, di Kampung Koi, Damak, Damak Jerantut Pahang. Seterusnya menyambung pelajaran di beberapa sekolah di Sungai Buloh, Selangor, dan menyambung pengajian, ya, di tingkatan 6 di Sekolah Menengah Padang Sarjana Jerantut dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Temin Jerantut, ya. Seterusnya melanjutkan pendidikan di peringkat dapat ijazah pendidikan guru, ya, di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, ya. Jadi beliau mempunyai ijazah sarjana pendidikan muzik, ya, dengan minor pendidikan jasmani dan juga kepakaran lain, ya, bahasa Melayu, ya. Dan Cikgu Muhammad Saidi juga turut mempunyai beberapa sijil muzik yang lain seperti sijil ABRSM, ya, Associated Board of the Royal School of Music London, dan beberapa sijil teori muzik, sijil piano klasikal dan juga violin klasikal, ya. Dan dari segi kepakaran dalam bidang pendidikan muzik memang banyak di sini, ya, dari segi teori muziknya, dari segi instrumen, ya, muzik, banyak, ya, kepakarannya kalau dibacakan di sini, ya. Dan mempunyai pengalaman yang amat luas dalam pendidikan muzik, ya. Pernah menjalankan tugas sebagai ataupun terlibat sebagai konduktor orkestra untuk IPG Ipoh, ya, pada tahun 2009 hingga tahun 2012, juga sebagai konduktor orkestra pendidikan Bintulu, Sarawak, ya. Turut terlibat sebagai guru muzik, ya, khususnya untuk peralatan seperti piano, gitar, keyboard, ya, dan juga vokal, ya. Selain daripada guru muzik, beliau juga merupakan jurulatih seni muzik, ya, di sekolah menengah di Sekolah Menengah Seni Malaysia Johor, ya, ini pada tahun 2018-2020, dan sekarang, ya, sebagai ketua panitia pendidikan muzik. Dan yang menariknya, beliau juga merupakan Principal of Bahtera, ya, Music School, ya, yang diwujudkan daripada 2013 hingga sekarang. Dan juga beliau turut terlibat sebagai producer, komposer dan arranger, ya, di Bahtera Music Studio, daripada 2013 hingga sekarang. Jadi saya fikir memang tepatlah yang kita jemput pada hari ini
orangnya yang kita itu jemputnya untuk berkongsi tajuk penggunaan teknologi muzik dalam PDPC Pendidikan Muzik. Baik, dengan ini saya untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Cikgu Muhammad Saidi untuk memulakan pembentangan. Silakan Dr. Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru yang hadir. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi bin Mak Dawi kerana sudi menjemput saya untuk siri ke-15 ni. Okey, terima kasih kepada Dr. Hadi telah membaca biodata diri sedikit sebanyak pengalaman. Hari ini saya cuba kongsi pada semua guru. Sama-sama. Okey, hari ini kita akan mulakan. Kita nak cepat ni, bukan kita nak cepat, kita tak ada masa yang banyak sebab kita nak share sebanyak yang mungkin. Okey, hari ini saya akan terangkan dulu sedikit sebanyak tentang apa itu sebenarnya orang kata pengenalan muzik. Okey, pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik belajar dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik sebenarnya. Okey, teknologi muzik ni kita penting untuk kita gunakan dalam kita membantu untuk menghasilkan gubahan, okey, untuk kita mengajar di dalam bilik belajar sebenarnya. Mengaplikasikan perisian notasi muzik seperti perisian pengajaran pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian Sibelius. Okey, inilah perisian notasi muzik yang kita kenali sebagai Sibelius. Ini dia punya orang kata level sekarang mungkin dah sampai 10, 11. So saya ada hanya sampai 7.5. So tapi boleh je. Proses penyuntingan, pengandudan, mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian Cubase Pro. Yang ini yang saya master lah. Ada lagi macam-macam perisian untuk kita sunting audio. Okey, Pro Tools, Cubase, okey, Logic Pro dan sebagainya. Yang ni kita guna. Okey, ini perkenalan dalam tajuk teknologi muzik ni. Okey, seterusnya kita cuba tengok penggunaan teknologi muzik dalam pendidikan muzik. Okey. Ini dia mengubah perspeksi dan pendekatan pendidikan muzik kita sendiri. Jadi bila guru tu guna contoh audio yang baik, okey, kita gunakan not di hadapan murid, kita pancarkan, dia akan jadi lebih menarik. Murid akan tengok, biasa cikgu not dekat yang cikgu pancar tu boleh berbunyi contohnya. Okey. Okey, penggunaan perisian muzik merupakan alat yang amat cukup sesuai digunakan sebagai alat bantu mengajar pendidikan muzik pada masa kini lah. Sangat bagus. Kita guna audio, kita guna Sibelius, kita guna Cubase. Sangat baik, dia membantu untuk guru muzik lah. Especially dia untuk membuat -1 ke, untuk kita bagi skor kepada murid ke. Okey. Perisian muzik yang boleh didapati hari ini sungguh mengagumkan dari segi bilangan dan jenis serta kualitinya. Memang macam-macam ada. So hari ini saya cuba dedahkan sikit dua saja. Ini yang kita panggil easy user. Okey, yang ini easy user iaitu Sibelius daripada Avid. Cikgu-cikgu boleh buka dalam laman web dekat Google, cikgu boleh type Avid, AVID, cikgu boleh tengok. Okey, sebenarnya dia khas daripada from concert hall to classroom. More composer, arranger and educator use Sibelius than any other music notation software. Dia ada macam-macam lagi music software yang lain. Discover the easiest way to write and share music with the world best selling notations tool. Itu bukanlah, maksudnya ini adalah software notation yang paling mudah untuk kita belajar. So hari ini kita terus okey. Kejap lagi saya akan tunjuk. Okey, kita nak tengok. Okey, ini lambang Sibelius, lambang apps tersebut. So hari ini kita nak cuba tengok skor Laili Rio ni. Okey, cuba kita tengok satu. Okey. Yes. Okey, contoh cikgu nak cuba buat, kita tengok. Saya taruh muka surat 96. Okey, semua cikgu-cikgu nak gunakan ini kita taruh muka surat 96. Tajuk dia bertajuk ni tak ada ni. Okey, contoh cikgu nak guna untuk tulis orang kata tulis notasi tersebut. Okey, tulis notasi tersebut. Okey. Okey.
Bila cikgu nak gunakan notasi tersebut, cikgu perlu tuliskan, betul tak? Bila cikgu perlukan tulis, cikgu perlukan software untuk tulis notasi tersebut. Okey. Contoh yang saya sediakan ini adalah orang kata, okey, saya cuba cari dalam saya punya sekolah. Okey. Okey. Kita ambil satu lagu Lightly Row ni. Okay, cuba kita tengok Lightly Row ni. Okay, kita akan mulakan guna okay, sekejap. Test. Okay. Test. Okay, maaf itu masalah technical punya. Saya ingat semua orang dah nampak daripada tadi ke tak nampak skor ni. Jadi pun saya pun ini first time saya. Okay, maaf. Okay. Okey, kita buat daripada mula. Okey, sekejap Okey, sekarang kita open balik semula, kita share. Okey, cuba cikgu tengok dalam buku teks muka surat 23. Okey, dalam buku teks ini buku teks tahun 5, muka surat 23. Okey, contohnya cikgu nak salin skor lagu ni. Macam mana cikgu nak bagi murid lagi lebih menarik? So, cikgu akan menggunakan software Sibelius ni, cikgu buka. Okey, sekarang kita nak buat skor muka surat 23. So, sekarang kita buka apps orang kata ni. Okey, sekarang kita share lagi. Kita nak share skor. Okey, sekarang kita nak buat yang baru. Macam mana kita nak belajar buat? So, kita ulang balik daripada mula. Contoh kita ambil blank. Kita ambil blank. New score atas ni. New score atas. Okay. Lepas tu kita tekan blank. Kita tekan A4. Lepas tu kita tak house style. Kita tak payah tukar. So change. Kita type sini recorder. Contohnya kita nak buat score recorder kan. Tadi kita buat score recorder. So kita tekan soprano recorder tu. Kemudian kita add score. Okay. Kita tekan OK. Kemudian yang ini kita tak perlu ubah. So tempo teks ni kita tekan saja moderator. Kita ambil sebab tempo dia 100. So kita tekan right click pada metronome marks. Okay, untuk chords dia kita tak payah ubah. So title dia kita tekan Lightly Row. Okay, kita tekan Lightly Row. Okay, composer tu cikgu boleh letak nama cikgu sendiri. Okay. Contoh saya letak nama saya, okey tak kisah yang copyright ni tak kisahlah, SK section 24. Okey, contohnya okey. Dan cikgu terus create. Cikgu sudah dapat satu skor lead sheet yang di hadapan cikgu ni. Okey, cikgu seterusnya. Okey, kita terus kita laju sikit tadi sebab kita dah tersilap. So kita tambah bar dekat skor ni. Kita contohnya kita nak tambah apa? 100. So kita tekan tadi, okay, right click, kita terus masuk. So sekarang ni kita sudah ada bar dan nama tajuk semua sekian. Cikgu boleh ambil muka surat 23 tadi, cikgu tiru balik. Okay, contohnya saya tiru balik muka surat 23 dalam buku teks tu, dia ada bunyi. Yang special ni, bila kita tekan note di atas skor tu, dia ada bunyi. Okay, contoh okay, cikgu tirulah sebiji-sebiji yang ada dekat dalam buku. So saya cuba cepatkan sikit. So, tengok dekat sini. Cikgu boleh. Okay, semua orang nampak tak? Ada kat sini, nampak kan? So, cikgu boleh ambil note dekat sini, cikgu masukkan. Okay, cikgu masukkan. Lepas tu, note G, bar yang ketiga. G, A, B, D. Okay. Okey. Lepas tu seterusnya cikgu ambil lagi note crochet untuk bar yang kelima. Okey, cikgu cuba tiru sebiji okey di lepas tu C A lepas tu bar yang seterusnya dalam buku tu G bar ke-7 G B Ni cikgu betulkan note dia, cikgu kata salah, cikgu boleh gunakan cursor dekat keyboard.
Dan cikgu nak jadikan dia not minim, cikgu tekan not minim. So kita sudah dapat bar 1 sampai bar 8. Cuba cikgu playkan balik. Okey. Mau dapat tak? Okey, saya tutup balik, saya masuk balik semula sebab mungkin dia tersangkut sikit sebab software ni berat kot. Dia baru masuk. Okey. Saya dah buat balik semula daripada mula. So kita boleh play. Okey, alright. So ini yang kita buat daripada hasil yang kita tiru. Okey. Kalau kita tengok pada buku teks tu, cuba kita tengok dalam buku teks. Okey. Kita sudah buat daripada bar 1, okey, muka surat 23 ni. Daripada bar 1 sampailah bar 8. Cikgu boleh teruskan sampailah habis. Okey, sampailah habis. Okey, sekarang kita teruskan A, B, C, D, D. Okey, kita teruskan. Okey. Kita teruskan. So saya akan share lagi yang seterusnya. So kita masuk balik, kita teruskan. Ambil balik bas A. Okay, cikgu tekan. Bila cikgu masuk satu note, cikgu tekan huruf R dekat keyboard untuk kita repeat cepat sikit. Lepas tu cikgu gunakan keypad dekat cursor dekat keyboard untuk cikgu repeat dia. Okey, A, B, C, ni minim. Kemudian dia akan pergi pada note B. B, lepas tu B. Okey, sekarang note yang seterusnya tu dia ulang balik. So dia ulang balik, kita dah tahu dia ambil balik note bar yang ke-5 sampai bar yang ke-8. So cikgu tekan Ctrl C. Kemudian cikgu pergi kepada bar 13, cikgu paste. So cikgu sudah dapat satu lagu. So mungkin note bulan terakhir ni cikgu nak guna semi brief. Okay, cikgu guna semi brief dan cikgu bagi time. So kita sudah dapat satu skor di mana lagu Like Liro yang kita tiru daripada buku. So kita boleh tekan Ctrl Shift dekat keyboard kita sebab kita nak delete yang ni. Okey, yang skor kosong ni. Okey, Ctrl Shift Ctrl dekat keyboard. So kita delete yang berlebihan ni. Jadi cikgu sudah dapat satu skor assemble di mana cikgu boleh besarkan layout dia. Okay, layout dia cikgu nak besarkan sebab saya nak bagi mudah murid baca lah. So murid baca pun senang. So kat sini cikgu tarik sikit. Okay, nama dia tu cikgu tekan double click dan cikgu tekan enter. Supaya dia dapat nama dia, kita adjust skor tu supaya lebih baik. So cikgu sudah dapat satu skor assemble. Mungkin kat sini cikgu boleh tambah lagi. Cikgu tulis ensemble recorder sebab cikgu nak beri skor ni pada semua murid kan. So cikgu boleh print skor ni beratus kopi pun. Saya pernah buat 40 orang, 50 orang main sekaligus kan. So saya akan print skor ni. So saya akan jadi dia sebagai guide untuk saya lah, untuk saya mengajar. Jadi saya akan pancarkan skor ni di hadapan kelas. So murid akan lebih menarik. Cuba dengar ni dulu. Biasanya saya akan perkenalkan kepada murid. So saya akan dengarkan. Okey. Okey, mungkin dekat situ kita dah pendengarkan murid. Kemudian kita boleh kita tekan pada transport ni sebab kita nak tekan ada metronom. So kita boleh tekan metronom. Audio tak dengar audio tu tak dengar. Mungkin ada problem sikit lah kot software ni dengan komputer ni. Okey. Tak dengar Ini saya rasa dah kuat dah. Audio tak dengar. Saya cakap dengar tak? Cik Mubin dia dengar tak? Mungkin tak dengar tu sebab mungkin dia punya software ni ada something sikit. Saya kena adjust dia punya playing ni sebab dia connection dengan out dia lain. Okey. Sebab sekarang kita tengah guna software Zoom ni.
Mungkin kat sini kot saya rasa. Cuba dengar tak? Ada dengar tak? Ada dengar tak? Voice saya okey kan? Sebab mungkin dia tak link dengan Zoom punya, itu Zoom tu mungkin tak link dengan kita punya software ni. Software dia berat kan. So muzik industri okey. Ini cikgu boleh print score ni pada murid-murid dan cikgu boleh export ni dalam bentuk score lah. Score PDF. Contohnya cikgu nak print score ni. Cikgu dah boleh print. Lepas tu cikgu nak dia jadikan dia MIDI. MIDI kan, cikgu export saja MIDI. So cikgu boleh masukkan dia ke dalam keyboard dekat sekolah. Keyboard boleh masuk, cikgu guna pen drive. Okay, cikgu save. Jadi cikgu dah ada keyboard, cikgu dah ada MIDI, nampak MIDI ni. Cikgu dah ada MIDI yang orang kata cikgu boleh gunakan dekat dalam keyboard, okey. Cikgu boleh print score ni. Okey, lebih baik kalau cikgu rasa murid dekat biasanya recorder ni satu instrumen yang murid susah nak tahu, nak ingat not di atas balut. Untuk sekolah rendah khasnya cikgu boleh gunakan not lah, tulis dekat atas ni, tulis not B B B. Okey, B B. So cikgu tulis lah not dekat D B B. So bila murid belajar membaca, so dia akan lebih orang kata dia akan lebih cepat bermain bersama-sama. Cikgu pancarkan kat dalam kelas. So sebab kita masa setengah jam je. So cikgu kalau boleh cikgu dapat main 4 bar satu minggu tu, cikgu dapat mainkan bar 1 sampailah bar yang ke-4. Pun sudah baik untuk pelajar-pelajar tahun 4 dan 5. Sebab kebanyakan yang saya tengok 5 buah sekolah saya dah mengajar 3 buah sekolah rendah. Recorder ni kadang-kadang ada yang ambil macam simple. Ada sekolah dia tak pentingkan pembelajaran recorder. So dia asyik menyanyi je. So kalau cikgu mengajar muzik menggunakan notasi muzik, perisian muzik ni, dia akan lebih baik. Okey, ini antara yang simple yang saya boleh share. So sebenarnya dia ada lebih advance. Okey, saya tunjukkan yang lebih advance. Ni saya tunjukkan apabila cikgu dah masukkan pelbagai instrumen. Contohnya cikgu nak masukkan bass gitar. Cikgu nak masukkan bass gitar. Okey, cikgu nak masukkan bass gitar. Bass gitar contohnya. Dia akan lebih jadi lebih menarik. Contohnya saya nak masukkan bass gitar dekat skor saya ni. So saya akan pergi ke tab, saya akan add, saya akan pergi kepada instrumen tersebut, saya akan add to score. So cikgu tekan OK. So sekarang cikgu nak mainkan ensemble ni dengan bass. So cikgu akan buat lagi gubahan. Cikgu boleh tulis gubahan. Okay, mungkin lagu ni bermula dengan kod G. So cikgu akan start dengan bass clef. Okay, cikgu akan samping-samping tu juga cikgu boleh ajar teori dekat murid-murid. So lagu ni start pada G. Lepas tu kod G. Okay, ni sebenarnya bass G lagi. G lagi. Okay, D. Okay, semula ulang balik. G. D. Okey, mungkin kat situ cikgu nak tambah lebih menarik lagi. Cikgu nak tambah sedikit perkusi. Okey, sedikit perkusi, cikgu tambah lagi perkusi. Cikgu nak gabungkan dengan perkusi badan, perkusi yang biasa-biasa yang murid boleh main. Mungkin cikgu boleh main dengan tamborin untuk tahun 3. Tamborin cikgu tekan je, cari nama tu, lepas tu cikgu add. Okey, cikgu tekan. So mungkin cikgu letakkan tamborin ni main pada beat yang kedua dan yang mungkin kedua dan keempat dia mainkan. So cikgu just copy. Cikgu tekan simbol copy, tekan, just cikgu tekan R. So dia akan repeat. So sekarang kita cuba mainkan. Okey, cikgu tambahkan lagi dia lebih jadi heavy, berat. So mungkin cikgu nak letakkan dekat sekolah, cikgu mungkin ada drum. Okey, cikgu letaklah drum satu kan. Tapi cikgu kena bagi murid tu faham belajar baca not dekat drum ni.
Ini station, ini notation standard. So saya akan buat bit dia tu tak. Okay, lepas tu kita akan pergi kepada tu. Okay, ini standard punya notation. So okay, ini cikgu boleh letak. Okay, kick dia note F, snare untuk C. Okay, ini dia punya hi-hat. So mungkin kita letakkan dia sebagai 8 note. Okay, kita tukar dia punya types dia. Okay, symbol hi-hat dia maksudnya pangkah. Okay, so kita tekan R saja. So kita akan dapat gubahan muzik. Nampak? Okay, roll dekat sini. So cikgu nak roll note drum dekat sini. So, cikgu roll note drum dekat sini. Okay, cikgu tekankan note semicolon roll. Cikgu nak suruh murid roll dekat sini. So yang ni cikgu just minimkan dia, just furtherkan dia. Okay, ini dah advance lah. Ni saya tunjuk advance sikit supaya gubahan, cikgu dapat gubahan. Okay, okay, mungkin cikgu boleh buat lagi seterusnya. Okay, ini saya buat yang untuk tunjuk kelas ini. Ini saya akan tunjukkan skor sebenar. Skor sebenar yang telah saya buat gubahan. So saya share. Okay, dia boleh akan jadi lebih kompleks. So daripada skor yang cikgu buat tadi, okay, sekarang ni skor cikgu hanya buat ni je. Skor soprano. Bila cikgu nak print, cikgu boleh tekan dekat tambah ni. Klik tambah ni. Cikgu boleh tekan kat soprano recorder. Dia akan keluar saja skor soprano recorder. So cikgu print lah skor kat sini. Okey, cikgu bagi dulu. Cikgu nak mengajar teknik mengajar secara pengumpulan. Okey, yang kumpulan recorder tiup dulu. Okey, follow ni. Cikgu tekan dekat note ni, cikgu boleh play. Kalau cikgu tekan huruf P dekat keyboard, dia akan play dengan tempo. So murid akan belajar tentang tempo. Okey, ini murid akan belajar benda yang asas tu. Tempo, cara meniup recorder, sambil-sambil tu cikgu boleh betulkan cara pegang recorder, okay, dan sebagainya. Cara bermain dalam keadaan duduk, cara bermain kat dalam diri. So kemudian kumpulan kedua mungkin akan bermain tambourine pula. So mereka pun akan belajar bermain baca notasi. Belajar baca tanda rehat. So cikgu klik dekat tanda rehat tu, cikgu tekan P. Rest, ta, rest, ta, rest, ta, rest, ta. Cikgu boleh tulis. Cikgu boleh minta murid-murid sebut rest, ta, rest, ta. Kita dah ajar menggunakan sistem corak irama kan. Ta, ti, ta kan. So cikgu boleh gunakan ni sebagai untuk murid ikut. Untuk yang murid-murid tahun 3, tahun 4 tu nya, mereka akan tengok ni, mereka akan lebih berikan tumpuan. Kalau kita ngajar dekat guna kat whiteboard, dia akan jadi macam bosan lah. Ini saya bawa murid dekat bilik komputer gunakan benda ni. So mereka lebih tertarik. Mereka nak dengar, nak tengok. Okay, jadi kita berikan instrumen. So murid akan dapat bermain mengangkat gubahan notasi. Sebab ada dalam silibus bermain notasi corak irama mengikut tempo. Jadi cikgu pun dah dapat capai. So kalau yang lebih advance, okay, ini base. Okay, ini contoh yang saya tunjuk hari ini. Sekarang saya akan buka satu skor di mana yang saya telah buat di sekolah dan saya dah buat persembahan dia pun. Okey. Yang saya telah buat persembahan dia di sekolah. So cuba kita tengok skor. Cuba kita tengok sekejap. Okey. Di sini saya telah buat skor ni, gubahan dia lebih advance. Okey, advance. Advance bermaksudnya kalau cikgu tengok, okey. Nampak tak skor dia? Okay, saya share dari semula. Okay, skor ni dah lebih advance di mana ini yang telah saya buat persembahan pada tahun lepas di sekolah. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan videonya di mana saya telah buat gubahan ni. Sambil-sambil untuk akhir tahun, sambil-sambil tu murid akan belajar bermain. Saya dah buat gubahan advance lah. Ini untuk Glocal Pi, apa yang alat muzik yang ada dekat sekolah saya. Dekat sekolah saya ada melodian, soprano. So saya tuliskan saja. Saya copy, saya buat sampai siap. So saya gunakan apa yang ada di sekolah rendah. Di sekolah menengah pun boleh guna ni. So saya akan tunjuk lagi skor yang lebih advance untuk sekolah menengah, untuk sekolah rendah, untuk yang produksi muzik punya macam mana. So ini untuk level-level sekolah rendah. Okay, lagu Lightly Row muka surat 23. Lagu dalam buku teks tu yang kita boleh buat gubahan, cikgu boleh buat gubahan. Cikgu boleh tunjukkan kepada murid. Jadi bila cikgu nak buat gubahan ni, cikgu kena faham tentang notasi muzik lah. Terutamanya teori muzik cikgu kena tahu. Okay, note dekat atas balok. Okay.
Kemudian gitar apa dia punya chords, dia apa gubahan untuk perkusi dia, apa alat yang sesuai kita selalu yang kita ajar dekat dalam kelas sekolah rendah tahun 1 sampai tahun 6, shaker, tamborin, loceng, gendang, okey, yang ni drum ni mungkin ada, okey. Saya dah advance, saya mungkin dah ada kemahiran tu, saya ajar murid. So kita cuba dengarkan. Okey, kita tengok secara panorama. So secara keseluruhan gubahan dia, okey. Okey, kita tekan P. Okey, mungkin tak dengar Saya cuba adjust. Ada tak boleh dengar tak? Okay, saya rasa mungkin inilah kot. Tak boleh menyebabkan tak dengar ni. Yes. Dah. Sekarang okey. Cuba tukar dekat sound engine dia tuan. Okey. Okey, itu yang lebih advance, skor yang lebih advance dekat sini cikgu boleh kongsikan orang kata skor apa-apa saja cikgu nak tengok, cikgu klik dekat tambah dekat sebelah kanan ni, cikgu boleh tengok skor drum. Okey, ni yang official punya drum, cikgu boleh play. Okey, cikgu boleh mainkan. Okey. Saya cuba tukar dekat sound engine ni, okey. Ni dah tukar dah sebenarnya. Sesi ni kot. Sekejap mungkin ada yang tak boleh nak ni aktifkan. Right, okey. Dengar tak? Cikgu Min dengar, tak dapat. Okey, saya cuba tukar lagi. Mungkin sebab benda ni kena ni kan. Sepi kot. Dia tak dengar pula kalau macam ni. Saya pakai yang ni. Okey. Terpatah balik tak apalah. Mungkin siapa yang berhajat nak belajar tu nanti boleh jumpa saya lah sendiri di studio. Okey, kena datang kelas lah, buat secara orang kata bersemuka lah tidak dia jadi tak berbunyi. Okey, dah. Ada jadi tak berbunyi dah. Di sini kot. Tak bunyi dah. Okey, okey, siapa yang jauh tu nanti tak apa. Saya cuba selesaikan. Nanti kita boleh buat kelas yang lain lah Okey, sekarang ni ada masalah pula dekat sini. Okey. Cuba tukar kat sini balik. Cikgu boleh cuba tukar kat sini kalau tak bunyi lah. Okay, kat sini saya test. Ada. Okey. Ini kalau cikgu nak tunjukkan skor pada murid yang bermain drum. Okey, ini antara skor dia. So ini ada lebih advance. Okey, saya mohon maaf. Okey, di sini so kita boleh tunjukkan murid dapat bermain dengan lebih baik dekat sini. So cikgu boleh gunakan, tunjukkan di hadapan kelas. So sebenarnya saya ada banyak lagi benda saya nak kongsi, tapi di ruangan yang sangat singkat ni saya hanya dapat tunjukkan ni. Okey. Sebelum kita habiskan kelas, okey, mungkin boleh tengok sedikit okey, apa orang kata ni hasil daripada skor tadi yang murid saya mainkan. Okay, mungkin kita boleh tengok kepada YouTube, boleh tengok kepada channel Bahtera Music School. Cikgu boleh tengok pada channel Bahtera Music School yang lagu Lahir itu Roh tu saya ada buat dengan pelajar-pelajar di sekolah. Okey, sekejap saya tengok, saya cari. Okey, mungkin ni. Okey.
Okay, ini antara suasana kelas saya. Ini kelas saya di sekolah. Ini last year. Tahun 6 untuk persembahan akhir. So cikgu boleh tengok di sini, kita tengok okay, lagu Lairiru yang saya gubah tadi tu, dia yang saya gubahkan sikit, boleh contoh. Okey, itu suasana di dalam kelas saya. Okey, banyak lagi cikgu boleh tengok dekat channel Badra Music School yang saya ajar murid-murid dalam orkestra, nyanyian dan sebagainya. Okey, saya menggunakan skor tu. Even di sekolah pun saya buat choir, saya gunakan skor tu. So sebenarnya untuk lebih advance sebenarnya, okey, itu antara yang saya share untuk sekolah rendah lah. Untuk yang sekolah menengah yang lebih advance sebenarnya ada. Contohnya saya, ini last daripada saya. Contoh yang lebih advance, skor yang lebih advance, kita cuba tengok. Okey. Okey, last daripada saya. Okey, kita buang ini. Ni antara contoh skor yang lebih advance. Skor yang lebih advance di mana kita buat untuk industri muzik kita. So di sini saya buat lagu orang kata joget. Okey, lagu raya terbaru saya. Ini ciptaan saya. Untuk ni yang lebih advance. Lebih advance di mana kita guna ini untuk yang lebih advance. So ini untuk lagu untuk kita produce, kita record. So lagu ni saya dah buat dulu sebelum saya buat recording di studio. So bila kita buat dia akan lebih jadi lagu. Okay, ini untuk skor yang lebih advance, untuk skor industri yang biasanya yang saya buat untuk TV3 ada, untuk latar belakang kadang-kadang ada yang minta buat skor untuk show sana, show sini, konsert. So saya buat yang lebih advance. Ini untuk orang kata mod pada pendidikan muzik yang lebih kepada music composition. Ini yang lebih advance. So bila kita buat ini, so musician akan dapat memainkan lebih baik untuk konteks yang sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah pun sekarang ni makin advance. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, diploma semua pun pakai yang ini, universiti pun. So ini yang lebih advance konsep dia. So bila lagu ini sampai ke studio, bila direkod dia akan menjadikan kepada musician guide untuk mereka bermain dengan lebih baik. Nampak? Ni skor gitar, kemudian ni skor violin untuk violin section, string section, ni yang lebih advance. Advance maksudnya nak mainkan skor ni paling kurang kena ada grade 5 ke atas lah, grade 5 ke atas sebaiklah. Untuk mainkan skor piano ni yang saya buat memang betul-betul ikut standard industri, standard dunia. So ini untuk skor piano. So cikgu boleh ubah skor mengikut tahap murid. So yang ni saya buat untuk masa saya mengajar di sekolah seni dulu, memang setiap hari kena buat. So nak mengajar lagu apa ini? Contoh lagu Gadis Melayu. Buat skor, tulis. Malam ni siapkan. So besok bagi skor. Bagi masing-masing punya area, bagi semua masing-masing ikut instrumen. So dekat skor sini dia spesifik. Ada orang yang main bass, ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main piano. So kita akan bagi mereka berlatih dulu. Masa ada 3 jam. So 2 jam praktis skor. So 1 jam lagi kita akan buat ensemble, bermain bersama. Jadi ini untuk yang lebih advance, untuk kita produce di studio, untuk kita gunakan juga untuk pengajaran yang lebih di peringkat yang lebih tinggi lah. So untuk kita dapatkan untuk kondak yang saya kondak biasanya untuk kondak orkestra, saya perlukan full score ni. Saya akan kondak orkestra. So saya akan tengok full score, saya akan faham di mana instrumen yang akan main dan tak main. So di sini saya akan memudahkan tugas saya untuk menjadi seorang konduktor ataupun guru muzik di dalam kelas untuk uruskan
persembahan muzik. Dekat mana akordion bar 1 sampai bar 5 dia tak main lagi. Dia akan masuk pada bar yang ke 9 contohnya. Contoh kat sini akordion akan rehat daripada bar pertama sampai, jadi dia akan memudahkan tugas kita sebagai guru muzik untuk urus siapa yang main dulu, siapa yang tak main dulu. Jadi bila ada skor, contoh kita bagi pada skor akordion dia dah tahu, tengok pada skor akordion dia ada 8 bar rehat, maksudnya 8. Di sini mereka dah tahu. So dekat situ kita boleh ajar murid, okey murid akan masuk pada bar yang ke-9. Jadi murid secara orang kata dia akan mudah lah bila dapat mainkan gubahan ni. Jadi akan lebih seronok, murid akan dapat bermain bersama-sama. Jadi kita akan melibatkan pelibatan pada semua murid. Jadi pelibatan murid tu sangat penting. So yang YouTube tu mungkin boleh dengar kan. Okey, tak apa, yang saya play tu mungkin tak boleh dengar. Okey, untuk yang lebih advance cikgu boleh tengok dekat saya punya. Okey, kita tengok sikit yang lebih advance sebelum kita akhiri. Okey, jap. Saya share sikit. Okey, kita tengok dekat cikgu boleh tengok dekat saya punya channel Bathroom Music Studio yang lebih advance core music tu. Ini untuk yang standard industri yang saya buat. Okey, ini contohnya lagu sekolah saya yang saya buat yang terbaru, lagu sekolah saya. Ini sekolah rendah agama. Ini sekolah agama. Ini MIDI bunyi komputer. Cikgu boleh tengok sini. Okey, cikgu boleh tengok. Okey, contoh lebih advance. Tak dengar, tak nampak. Okey, cepat kita tengok yang lebih advance dah. Okey, yang ni lebih advance sikit. Okey, yang ni lebih advance. So ini untuk lagu sekolah di Terengganu yang saya buat. So ini MIDI bunyi komputer. Okey. Dengar. Lebih advance. Ada masalah teknikal. Jadi ni suara tak dengar. Dengar tak suara saya? Okey, mungkin ada masalah teknikal, so saya mohon maaf. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih kembali kepada host kita, Dr. Abdul Hadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Muhammad Saidi. Kita ada problem sikit tadi, apa berkenaan dengan dengar, Doktor. tak dengar. Hello, boleh dengar suara? Boleh, Doktor. Ya. Baik. Apa nama ni? Tadi ada ramai yang tanya pasal link tu. Saya nampak link untuk apa kehadiran ini ada keluar dah pada ruangan chat tu, ya. Baik. Sementara itu saya buka pada sesi Q&A 1 atau 2 soalan untuk dikebukakan kepada Cikgu Muhammad Saidi. Dipersilakan, boleh tanya terus atau tanya melalui ruangan chat. Ada soalan daripada audiens semua? Saya nampak ramai yang tanda apa tadi? Tanda baik, ya. Cuma kita ada masalah teknikal, tak dengar bunyi tadi. Kalau tidak, memang interest memang terbaik sungguhlah, ya. Ada ni nak ataupun nak dikongsikan ke? Ada tak? Saya cuba jawab. Ya. Sebab mohon maaf sebab ada yang tak berbunyi kan. Memang kena buat semuka. Ya, Rosi Miki macam nak tanya, ya. Ada kemungkinan untuk buat kursus secara ini ada satu soalan di sini. Baik, ada satu soalan. Saya tak boleh nak baca itu dari siapa. Prince, ya. Dia kata ada kemungkinan untuk buat kursus secara bersemuka dan boleh kolaborasi. Okey, boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh, kita ya. Boleh runding lah. Cikgu boleh ambil nombor saya.
Mungkin kita boleh buat di setiap kawasan cikgu ke, di sekolah cikgu ke, di daerah cikgu ke. Boleh bawa saya dengan Cikgu Bubin lah. Memang saya selalu tutor guru saya. Boleh buat di Sarawak, mungkin boleh panggil saya, hantar surat ke sekolah dan saya akan terbang di sana sebab saya pun pernah bertugas di Sarawak selama 7 tahun. Ini ada soalan dari orang Sarawak saya fikir ni, Cikgu Saidi. Ada tak sesi seterusnya untuk pembelajaran membuat skor, terutamanya saya yang lemah dalam skor drum. Tapi kalau secara online pun boleh apa? Boleh Ya. PM saya cuba bantu. Okey, ambil nombor saya ni, nombor ID 0119 2265. PM saya secara personal lah. Saya cuba bawa lah, jawab. So kalau tak boleh jawab, kita buat personal lah. Itu lah. Okay, nanti boleh DM saya siapa yang rasa nak buat yang skor basic, skor apa-apa saja yang nak tanya. Tu boleh. Mungkin boleh Cikgu Saidi tulis pada ruangan chat nombor tu sebab ada yang minta ulang semula nombor. Saya dah tulis lah, saya dah tulis. Dah tulis ya. Okay, nombor telefon saya 0114192265. Okay. Right, itu nombor telefon saya tu. Okay. Okay. Ada lagi ya, last question. Mana nak download Sibelius tu ya? Ada satu soalan. Okey, Sibelius tu boleh pergi kepada laman web Avid, type je Google Sibelius. Nanti dia akan keluar link Avid. Kemudian cikgu boleh ambil yang free punya. Free version. So ada, kita gunakan untuk yang basic. Cikgu type kat Google je. Sibelius by Avid. So cikgu terus boleh download. Macam kita download app Zoom ni lah. App Zoom, app apa-apa sajalah. Ada yang free. So mudah kan? Okey, saya ingat kita dah sampai kepada penghujungnya. Mungkin saya bagi sikit masa pada Cikgu Muhammad Saidi untuk membuat rumusan ke apa ke ya. Untuk pembentangan petang ini. Okey, sebenarnya penggunaan Sibelius ni dia memainkan peranan yang sangat penting dalam kerjaya saya sebagai guru lah. So dia sangat berguna kalau cikgu boleh menggunakan teknologi ni, dia akan dapat menarik minat dan pendekatan pengajaran cikgu tu akan jadi lebih baik lah pada sebelum-sebelum ni. Jadi dia membantu untuk kita menguruskan persembahan. Contohnya di akhir tahun nak ada 10 persembahan. Tu kita boleh tinggalkan murid dengan skor yang kita dah siapkan tu. Jadi senang. So kita akan pantau by kumpulan. Okey, kumpulan choir kita akan baca skor dia. Kumpulan ensemble recorder akan baca skor dia. Berlatihlah. So kita akan bagi ruang cikgu lain ke pun boleh bantu uruskan. So pengurusan ni sangat baiklah. Dia membantu kita untuk melatih murid dengan lebih baik. So tak perlu lagi kita nak pergi ke seorang-seorang, kita nak tunjuk kan. Susah. So pendekatan pelajaran muzik tu dah ada. Padu notasi yang murid dah belajar daripada kelas-kelas daripada minggu pertama sampai minggu 45 tu, cikgu boleh apply kan terus. So apply semua apa yang cikgu ajar selama 45 minggu, setahun skor. So dalam satu bentuk persembahan yang kita gunakan skor tu, Sibelius tu, jadi persembahan kita akan jadi lebih menarik, lebih baik. So kita dapat mendidik murid mengenal pendidikan muzik tu dengan lebih baik. So itu saja daripada saya. Segala kesalahan kalau ada masalah teknikal tu saya mohon maaf banyak-banyak. Okay, mungkin software ni dia tak link dengan software Zoom. Okay, jadi sebab tu dia macam flash sebab
sound system yang saya gunakan ni sound system studio. So bukan laptop saja. So laptop mungkin susah untuk saya untuk control overall dia takut hang. So saya kena gunakan sistem recording yang ada dekat studio ni. Jadi itu saja daripada hari ini. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Okey. Baik, saya bagi pihak CDL Connecting Dot Learning hands-on kluster IPG mengucapkan banyak terima kasih kepada Cikgu Muhammad Saidi bin Zainal Azim di atas kesediaan berkongsi dengan kita. Saya fikir banyak yang kita telah pelajari pada hari ini, dan saya cadang kita nak jemput lagi ni pada masa akan datang berkongsi pula yang lain-lain lagi. Saya percaya banyak lagi tu yang dia tak sempat berkongsi dengan kita. Banyak. Jadi kita akan panggil lagi dalam bentuk bersiri benda ni baik, kita dah semua sampai kepada penghujungnya Kita akan bersiaran lagi pada hari dan masa yang sama pada minggu hadapan pula Jadi saya tangguhkan dulu untuk sesi ini CDL pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri.